Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Cikgu Fatisa. Hari ini kita akan belajar bab 5 Matematik K SSM tingkatan 4 iaitu rangkaian dalam teori graf. Rangkaian dalam teori graf merupakan tajuk baru dalam sukatan pelajaran Matematik K SSM tingkatan 4. Video berkaitan dengan tajuk ini ada 3 siri. Siri ini merupakan bahagian pertama. Untuk siri yang lain, sila tekan link pada bahagian description. Dalam bahagian pertama ini, kita akan belajar bagaimana untuk mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Dan yang kedua, membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah dan juga graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Maksud graf dan rangkaian. Graf sebenarnya merupakan satu siri bintik ataupun dikenali sebagai bucu sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis atau dinamakan sebagai tepi. Graf digunakan untuk mewakilkan data supaya lebih mudah difahami. Manakala rangkaian pula merupakan satu sistem yang mengaitkan objek yang sama dalam bidang tersebut. Ianya merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Kita lihat dalam gambar ini satu contoh rangkaian. Iaitu yang pertama ialah rangkaian pengangkutan darat. Bucu adalah berkaitan dengan kawasan, pekan, bandar atau sesuatu bangunan yang dikaitkan. Manakala tepi pula ibarat jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Contoh rangkaian yang kedua ialah rangkaian sosial. Rangkaian sosial di sini bucunya ialah individu, kumpulan atau organisasi. Manakala tepi pula merupakan jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Kita lihat dahulu istilah yang digunakan dalam tajuk rangkaian sebagai graf. Rajah yang tertera ini merupakan satu contoh graf. Graf terdiri daripada yang pertama bucu. Di sini bucunya ialah A, B, C, D. Bucu yang terasing ini dikenali sebagai bucu terpencil. Garis yang menghubungkan di antara bucu ke bucu sebagai contoh di sini A, B, B, C, AC dikenali sebagai tepi. Antara B dan C ini juga dikenali sebagai tepi. Memandangkan di sini ada dua garisan dipanggil sebagai garis berbilang tepi. Pada bucu C ini pula ada satu bulatan. Bulatan ini ibaratnya runabout, berpusing dan akhirnya akan berjumpa sekali lagi pada bucu C. Ini dikenali sebagai gelung. Garis tepi yang mempunyai tandaan sebagai contoh di sini satu nilai ditandakan begini kita namakan sebagai graf berpemberat. Manakala jika pada garis tepi mempunyai tanda anak panah begini kita namakan sebagai graf arah ataupun graf terarah. Graf pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, graf mudah. Graf mudah merupakan graf yang tidak mempunyai gelung atau berbilang tepi. Dengan kata lain, hanya melibatkan garis lurus sahaja. Tepinya bergaris lurus. Bagaimana pula dengan bukan graf mudah? Bukan graf mudah pula merupakan graf yang mempunyai gelung atau berbilang tepi. Dan untuk mengira bilangan darjah bagi suatu graf, kita boleh lihat daripada bilangan tepi di mana didarabkan dengan 2 kali bilangan tepi, kita boleh dapat bilangan darjah bagi graf tersebut. Jom kita buat latihan berkaitan dengan graf mudah. Soalan ini boleh dirujuk pada buku tab muka surat 134. Soalannya diberi 3 graf mudah. Graf mudah di sini A, B dan C. Graf mudah bermaksud semua tepinya bergaris lurus, tiada gelung dan tiada berbilang tepi.
Okay, bagi setiap graf, tentukan yang pertama V. V merujuk kepada bucu dan bilangan bucu. Yang kedua, E ini tepi dan bilangan tepi. Yang ketiga, bilangan darjah. Okay, kita mulakan dengan graf mudah A dahulu. Okay, yang pertama, bucu. Bucu di sini ialah ditandakan sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini bermaksud bilangan bucunya ada 5. Yang kedua, tepi. Tepi di sini ditandakan sebagai E huruf kecil di sini. E1 kita senaraikan, E2, E3, E4, E5, E6 dan juga E7. Dan bilangan tepinya ada 7. Yang ketiga, bilangan darjah. Bilangan darjah kita boleh gunakan formula ini, iaitu bilangan darjah bersamaan dengan 2 kali bilangan tepi. Bilangan tepi tadi ialah 7, jadi 2 darab 7 sama dengan 14. Ataupun kita boleh bilang bilangan darjahnya bilangan tepi bagi setiap bucu. Sebagai contoh di sini ada 2. Okay, 2 tambah pada 2 ini ada 4 garis tepi, 2 tambah 4. Pada 3 ini ada 2 garis tepi. Okey, tambah 2. Pada 4 ini, pada bucu 4 ini ada 3 garis tepi. Dan akhir sekali pada bucu 5 ada 3 garis tepi. Jadi kita jumlahkan 2, 4, 6, 8, 11 dan 14. Jawapannya sama dengan apabila didarab dengan 2 kali bilangan tepi. Sekarang kita jawab pula untuk rajah mudah B. Rajah mudah B yang pertama, bucunya ditandakan sebagai P, Q, R, S, T, U, V dan W. Okay, bilangan bucunya ada 8. Yang kedua, tepi. Tepi di sini, okay, kalau sebelum ditandakan sebagai E1, di sini tiada ditandakan di antara kedua-dua bucu ini. Jadi kita tulis daripada bucu ke bucu. Jadi dimulakan dengan garis ini kita akan tulis PQ ataupun QP. Kemudian yang kedua, QR. Boleh juga ditulis RQ. Seterusnya, RV. Dan boleh juga ditulis sebaliknya. WV. Okay, seterusnya QW. VU. US. Dan akhir sekali ST. Jadi bilangan tepi di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhir sekali untuk yang bahagian soalan yang ketiga ini, bilangan darjah. Bilangan darjah bersamaan dengan 2 kali bilangan tepi. Bilangan tepi tadi ada 8. Jadi bilangan darjah 2 darab 8 sama dengan 16. Untuk soalan C, pelajar boleh mencuba sendiri. Latihan sebelum ini kita buat tentang graf mudah. Pada kali ini diberi graf berbilang tepi ataupun graf yang mempunyai gelung, iaitu bukan graf mudah. Okay, cara menjawab untuk rajah A, untuk graf A, sama juga V di sini bucunya ialah set A, B, C dan juga D, E. Bilangan bucunya ada 5. Itu yang pertama. Yang kedua, sisinya, senarai sisi ialah senarai semua sisi yang ada di sini, iaitu AE, okay, EB, BD, DC
BC. Okay, seterusnya, yang mempunyai graf berbilang tepi ini kita tulis AB. Sekali lagi juga kita tulis AB. Seterusnya untuk ED juga ditulis 2 kali ED. Dan bentuk gelung ini kita tulis sebagai CC. Dan bilangan CC-nya, bilangan tepinya ialah bersamaan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Seterusnya, bilangan darjah. Bilangan darjah bersamaan dengan 2 kali bilangan tepi. Bilangan tepi tadi 10 bermaksud 2 darab 10 bersamaan dengan 20. Pelajar-pelajar boleh menjawab B gunakan teknik yang sama. Sebelum ini kita telah belajar bagaimana untuk menyenaraikan tepi dan juga bucu dan juga tepi daripada graf yang diberi. Kali ini kita belajar bagaimana cara untuk melukis graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okay, soalan A, diberi bucunya ada 4 iaitu dilabelkan sebagai P, Q, R dan S. Okay, kita lukiskan bucu P, bucu Q, bucu R dan juga bucu S. Tepi diberi di sini PS, PS. Di sini bermaksud berbilang tepi pada P dan S. QR, QR maksudnya berbilang tepi juga pada Q dan R. PP, SS, QQ, RR bermaksud gelung pada P, pada S, pada Q dan juga pada R. Okey, garis tepi pada P dan Q dan juga garis tepi pada RS. Okey, kita mulakan dengan melukis graf berbilang tepi pada P dan S. P dan S kita lukis garis melengkung. Ada 2 garis melengkung di sini. Okay. Garis berbilang tepi juga, graf berbilang tepi juga pada Q dan R. Kita lukiskan 2 lengkung pada Q dan R. PP kita lukis gelung pada P. SS gelung pada S. QQ gelung pada Q. RR gelung pada R. Manakala garis tepi pada PQ, kita sambungkan bucu P dan bucu Q. Juga seterusnya bucu R ke S. Okay, inilah dia graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberi bagi A. Okay, pelajar-pelajar boleh mencuba cara yang sama untuk soalan B. Pada awal video tadi, cikgu telah terangkan apa yang dikatakan sebagai graf terarah, iaitu graf yang mempunyai orientasi arah pada tepinya. Okey, graf macam begini dikenali sebagai graf terarah. Bagi graf terarah yang tidak mempunyai lengkung ataupun gelung, dikenali sebagai graf mudah terarah. Seterusnya, graf terarah pula, graf yang tidak mempunyai tanda arah. Tepinya tiada orientasi arah dikenali sebagai graf tak terarah. Bagi bahagian tepi yang tidak mempunyai orientasi arah dan juga tidak mempunyai tepi yang melengkung ataupun gelung dikenali sebagai graf mudah tak terarah. Cara menentukan bucu tepi dan darjah bagi graf mudah, terarah dan juga tidak terarah. Okay, kita mulakan dengan graf mudah dahulu. Tak terarah. Tak terarah di sini tiada orientasi arah. Cara menyenaraikan bucunya sama seperti graf mudah yang lain. Di sini ada bucu A, B, C dan D. Dan tepinya pula ditandakan sebagai untuk A ke B ditandakan AB. A ke C ditandakan sebagai AC atau sebaliknya BC ditandakan sebagai BC dan akhir sekali DC. Dan untuk
Mencari bilangan darjah. Bilangan darjah sebenarnya adalah bersamaan dengan darjah bagi setiap bucu. Sebagai contoh di sini pada bucu A ada 2 tepi. Jadi darjah pada A 2. Pada B ada 2 tepi. Darjah pada B 2. Pada C ada 3 tepi. Darjah pada C 3. Pada D ada 1 tepi. Darjah pada D 1. Dijumlahkan bersamaan dengan 8. Ataupun kita boleh terus dapatkan jumlah bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Tepi tadi ada 4. Jadi jika didarab 2 darab 4 bersamaan dengan 8. Bagi graf terarah pula, caranya sama, cuma bezanya apabila menyenaraikan tepi, kita perlu mengikut tanda arah. Sebagai contoh, AB, tanda arahnya dari B ke A. Jadi perlu ditulis BA. Okay, jangan pula ditulis AB. Kita ikut arah BA. Sama juga dengan daripada bucu BC. BC di sini tanda arahnya daripada B ke C. Jadi perlu ditulis BC. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengira darjah juga sama. Cuma di sini kita perlu asingkan bilangan darjah bagi setiap bucu. Ditanda sebagai darjah in untuk masuk. Sebagai contoh pada A di sini tanda arah masuk ada 2. Jadi pada bucu A bilangan darjah in ialah 2. Tiada out, tiada garis keluar bermaksud bilangan darjah outnya ialah kosong. Begitu juga sebaliknya dan apabila dijumlahkan bilangan darjahnya bersamaan dengan 8. Tadi kita telah belajar bagaimana untuk menyenaraikan bucu dan juga tepi bagi graf mudah. Okay, sekarang kita lihat pula bagaimana untuk menyenaraikannya melibatkan bukan graf mudah. Bukan graf mudah bermaksud di sini ia mempunyai gelong dan juga ataupun berbilang tepi. Untuk graf tak terarah, tiada orientasi arah di sini. Cara menyenaraikan bagi bucunya sama seperti graf mudah yang lain. Manakala untuk menyenaraikan tepi juga sama, melainkan di sini apabila melibatkan berbilang tepi, sebagai contoh QR perlu dinyatakan sebanyak 2 kali. QR. Apabila melibatkan gelung di sini, kita perlu tulis, contohnya pada bucu T, kita perlu tulis tepinya ialah sebagai TT. Dan untuk menentukan bilangan darjah sama seperti graf mudah yang lain, kecuali pada bucu yang melibatkan garis berbilang tepi dan juga yang melibatkan gelung. Okay, yang melibatkan berbilang tepi di sini, contohnya pada Q ada 4 darjah. 1, 2, 3, 4. Pada bucu Q ada 4 darjah. Pada bucu R di sini ada 2 darjah. Pada bucu T, gelung ini dikira 2 darjah dan 2 tepi yang lain jumlahnya ada 4. Jadi dijumlahkan semuanya bersamaan dengan 14. Untuk graf terarah pula sama juga caranya, cuma bezanya untuk tepi, cara menyenaraikan tepi ini perlulah mengikut arah. Sebagai contoh di sini, tepi TP. Okay, garis tepi TP. Anak panah daripada T ke P, kita perlu tulis dahulu T dahulu diikuti dengan P. Okay, PQ daripada P ke Q ditulis PQ. Sama juga dengan yang lain, untuk yang melibatkan berbilang tepi, di sini perlu ditulis satu arah, berlainan arah. Sebagai contoh QR, yang pertama QR, yang kedua ialah daripada R ke Q. Okay, berlawanan arah. Yang pertama QR, kedua RQ. Untuk melibatkan gelung pula, tanda arahnya satu in, satu lagi out. Jadi ditulis sebagai, pada bucu T ditulis sebagai TT. Untuk mengira bilangan darjah bagi setiap bucu perlu diasingkan in dan juga out. Dan dijumlahkan, hasilnya akan dapat sama apabila menggunakan formula bilangan darjah bersamaan dengan bilangan bucu, iaitu di sini bucunya ada 7, bilangan darjahnya 2 darab 7, 14. Latihan cara melukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan.
Okey, soalan boleh rujuk buku tab muka surat 138 iaitu nombor 3. Di sini diberi dua soalan iaitu bahagian A, soalan A dan juga soalan B. Okay, kita mulakan dengan soalan A dahulu. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okay, di sini bucunya ialah PQRSTUV. Kita boleh melukis bucunya di mana-mana sahaja. Sebagai contoh seperti yang cikgu telah lukiskan di sini. Kita mulakan dengan menandakan tepi. Okay, PQ bermaksud daripada P ke Q. QR, Q ke R. QS, daripada Q ke S. SP, daripada S ke P. SR, daripada S ke R. ST, daripada S ke T. UT, daripada U ke T. Kalau kita perhatikan di sini, bucu V tidak terhubung kepada mana-mana bucu yang lain. Ini kita panggil V ini sebagai bucu terpencil. Okay, sekarang kita lihat pula untuk soalan B. Okay, diberi maklumat yang berbeza. Ada bucu in, out, diberi maklumat tentang gelang dan juga gelong dan juga garis berbilang tepi. Okay, di sini kita perhatikan PQRS. Ada 4 bucu. Jadi kita boleh mulakan melukis di mana-mana sahaja 4 bucu ini sebagai contoh yang telah cikgu lukiskan di sini. Jadi kita mulakan dengan maklumat gelong terlebih dahulu, iaitu pada bucu Q ada gelong. Okay, oleh kerana graf terarah, kita letakkan satu tanda keluar, satu tanda masuk, in and out. Okay, satu lagi ialah gelong pada bucu S. Lukiskan gelong sama juga satu keluar, satu masuk. Kemudian garis berbilang tepi. Pada QS ada berbilang tepi. Bermaksud ada 2 laluan di sini. Kita tandakan satu laluan, ya, 2 laluan ini yang berbeza. Dan pada bucu P, okay, kita selesaikan, kita sambung pada bucu P di sini. In-nya kosong, out-nya 2. Jadi P kita sambungkan satu pada S, out, satu lagi kita sambungkan pada Q. Okay, out. Okay, selesai pada P, selesai. Okay, S dan Q belum selesai. Okay, sekarang kita lihat pada R pula. In tiada, R-nya, out-nya 2. Okay, kita sambungkan R ke Q, garis out, R ke S juga out. Jadi untuk bucu P dan juga bucu R telah memenuhi syarat. Sekarang kita semak balik pada bucu Q dan juga bucu S. Bucu Q di sini, in-nya ada 4. Jadi kita perhatikan ya, in-nya di sini ialah 1, 2, 3 dan 4. Yang manakala out pula buat pada bucu Q-nya ialah 2. Okey, di sini out 1, satu lagi di sini. Okey, jadi bucu Q telah memenuhi syarat. Okey, sekarang kita semak pula pada bucu S. In-nya ada 4. Jadi in ada 4. S, in 4 di sini bermaksud yang ni 1, 2, 3 dan 4. Manakala out pula ada 2. Okey, 1 dan 2. Okey, bermaksud semuanya telah memenuhi syarat dan inilah satu contoh jawapan graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Untuk mengenali graf pemberat dan graf tak berpemberat, okay, kita lihat dahulu graf berpemberat. Graf berpemberat ialah graf yang mempunyai nilai pada tepinya. Sebagai contoh di sini, nilai yang ditandakan ialah 5, 6, 9 dan sebagainya telah ditandakan pada tepinya. Nilai pada tepi ini boleh mewakili sama ada jarak, masa, kos, kapasiti dan juga lain-lain. Untuk graf mudah berpemberat pula, pada tepinya ditandakan nilai tetapi dia tidak melibatkan garis berbilang tepi ataupun gelong.
Ini kita panggil sebagai graf mudah berpemberat. Untuk graf tak berpemberat, iaitu graf yang tiada nilai pada tepinya. Jadi perhatikan di sini tiada nilai. Kita panggil sebagai graf tak berpemberat. Untuk graf yang mempunyai nilai dalam masa yang sama, ada tanda arah dan tiada garis berbilang tepi ataupun gelung, kita panggil sebagai graf mudah berpemberat dan berarah. Cikgu terangkan untuk soalan yang terakhir, jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Okay, untuk soalan nombor 4, berdasarkan maklumat dalam jadual 1 dan jadual 2, okay, di sini jadual 1, ini jadual 2, lengkapkan graf berpemberat dan tak terarah yang diberikan. Okay, diberi kat sini graf tidak lengkap, ditandakan KP. KP ini merujuk kepada Kuala Pilah, J merujuk kepada Juaseh, B merujuk kepada Bahau. Dan kita tandakan pemberat bagi semua bucu ini. Sebagai contoh di sini JB. Daripada bucu J ke B, pemberatnya ialah 11.6 km. Kita tulis sahaja 11.6. Daripada KP, Kuala Pilah ke Juaseh, ialah 9.3. Kita teruskan melengkapkan pada bucu-bucu yang lain dengan nilai pemberat masing-masing. Okay, sebagaimana jawapan begini. Dan apabila telah selesai, dilabelkan. Okay, sekarang kita mula menjawab untuk B. Encik Benny dan Encik Muruges memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah ke Rompin dengan keadaan Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek dan Encik Muruges memandu melalui Juaseh dan Bahau. Okey, ini bermaksud Encik Benny mengikut jarak terpendek. Jarak terpendek daripada Kuala Pilah ke Rompin ialah berjarak 40 km. Jadi jarak yang dilalui oleh Encik Benny ialah 40 km. Untuk jarak yang dilalui oleh Encik Muruges melalui Juaseh dan juga Bahau. Bermaksud bermula daripada Kuala Pilah melalui Juaseh, jaraknya 9.3 km. Daripada Juaseh ke Bahau 11.6 km. Dan akhir sekali daripada Bahau ke Rompin, jaraknya ialah 20.7 km. Apabila dijumlahkan, jaraknya ialah 41.6 km. Hitung beza jarak dalam kilometer perjalanan dari Kuala Pilah ke Rompin oleh Encik Benny dan Encik Muruges. Jadi kita kira perbezaannya di sini 41.6, kita tolakkan dengan 40, nilainya bersamaan dengan 1.6 km. Jadi inilah nilai beza jarak perjalanan oleh Encik Benny dan juga Encik Muruges. Selesai bahagian pertama melibatkan rangkaian dalam teori graf. Kita akan bersambung pada bahagian yang kedua iaitu melibatkan subgraf dan pokok. Okay, jangan lupa tekan like dan subscribe sebagai tanda sokongan dan sampaikan juga kepada rakan-rakan lain yang memerlukan.